Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan. Baiklah, kami daripada kumpulan Hazrin Akmani, yakni dari grup E28, yang mana kami akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Sejarah Pintar. Baiklah, inovasi ini sudah tentu bertemakan pendidikan berkualiti dan mesra ibadah. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Next. Baiklah, untuk ahli yang pertama, yakni saya, Muhammad Hafizuddin bin Mustafa, selaku General Manager. Yang kedua pula ialah Muhammad Azman, selaku Engineer Manager. Yang ketiga ialah Muhammad Syahmi, selaku Graphic Manager. Yang keempat, Muhammad Amani, selaku Marketing Director. Dan terakhir sekali, Muhammad Akmal, selaku Accounting Department. Okay, next. Berlanjut kita ke segmen seterusnya, yakni pengenalan. Jika diundurkan bahtera, penggunaan sejadah ini kita dapat lihat sejak dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu lagi, yang mana bagi dia sering solat di atas pelepah kurma atau di atas kumrah, iaitu sejenis tikar yang diperbuat daripada daun palem. Namun musim beralih musim, angin beralih arah, penggunaan sejadah ini telah diinovasi dari masa ke semasa, yang mana hiasannya kini telah dihiasi dengan pelbagai ornamen-ornamen geometris, bunga ataupun simbol-simbol Islamik yang cantik seperti Kaabah dan masjid. Dan yang ketiga, sudah tentu sejadah ini merupakan satu item yang wajib untuk seluruh umat Islam kerana ia mampu mengelakkan kita daripada terkena daripada sebarang najis agar kita dapat menunaikan solat yang sah dan sempurna. Next. Melonjak kita ke segmen yang seterusnya iaitu penyataan masalah. Punca utama kami mencipta sejarah pintar ini disebabkan adanya tiga golongan ini. Yang pertama ialah golongan mu'alaf, yang kedua ialah warga emas dan yang ketiga ialah kanak-kanak. Bagi golongan warga emas, mereka ini mengalami kesukaran dalam melaksanakan ibadah seperti solat fardu kerana mereka baru sahaja memeluk Islam. Yang kedua pula, bagi warga emas, mereka ini sering terlupa bilangan rakaat ketika melaksanakan solat fardu, yang mana perasaan ini mampu menimbulkan perasaan was-was di dalam diri mereka. Dan ada juga segelintir daripada mereka yang kurang tahu berkenaan bacaan di dalam solat seperti tahiyat akhir. Yang mana kita tahu bahawa tahiyat akhir ini merupakan rukun solat dan ianya sangat penting. Yang ketiga pula ialah golongan kanak-kanak. Jadi kita tahu bahawa kanak-kanak ini masih kecil dan masih belum hafal bacaan di dalam solat. Jadi mereka ini memerlukan bimbingan untuk melaksanakan solat yang sah dan sempurna. Next. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Iaitu objektif kajian. Sudah tentu penciptaan inovasi ini adalah untuk membimbing umat Islam dalam menunaikan ibadah solat dengan sah dan sempurna dari segi rukun solat dan bacaan solat. Seterusnya, Baiklah, saya akan sambung bahagian pembangunan inovasi di mana inovasi ini mempunyai aplikasi Islamik My Sajdah, di mana aplikasi ini mempunyai kemudahan teknologi seperti Bluetooth, GPS dan tetapan. Manakala, ciri-ciri Islamik yang terdapat pada aplikasi ini ialah kalender takvim hijrah. Yang kedua ialah mutaba'ah amalan sunat bagi membantu si pengguna untuk menyemak amalan sunat yang dilakukan pada waktu seharian dan pada hari tersebut, terutamanya pada bulan puasa. Selain itu, terdapat juga pembilihan zikir digital. Yang keempat ialah slot tazkirah dan ceramah di mana agak sesuai untuk golongan mualaf, kanak-kanak dan orang tua untuk mempelajari lebih lanjut berkenaan dengan Islam dari segi fiqh, ibadah, akidah dan akhlak. Selain itu, aplikasi ini mempunyai waktu solat mengikut kedudukan geografi yang dikesan melalui GPS. Selain itu, yang keenam ialah Al-Quran digital untuk membolehkan si pengguna untuk membaca Al-Quran walau di mana juga mereka berada. Seterusnya, saya akan pergi kepada penambahbaikan sejadah pintar di mana sejadah ini mempunyai butang interaktif yang digunakan untuk aktiviti solat fardu, doa dan wirid, di mana butang ini
akan memainkan rakaman suara daripada Imam Syekh Mishari Al-Afasi bagi membantu si pengguna dalam solat. Dan sejadah ini diperbuat daripada bahan PVC yang merupakan bahan kalis air agar sejadah ini tahan lasak. Sejadah ini juga mempunyai kompas kiblat bagi membantu si pengguna untuk menentukan arah kiblat, serta mempunyai sifat bercahaya di dalam gelap, di mana sejadah ini amat sesuai untuk boleh digunakan untuk solat walaupun di dalam keadaan yang gelap. Tambahan pula, sejadah ini mempunyai bateri dan pengecas bagi menghidupkan fungsi rakaman suara daripada kotak audio yang berada di hadapan sejadah pintar. Seterusnya, Baiklah, saya akan menerangkan cara penggunaan istijadah kami. Yang pertama, pengguna hanya perlu menekan butang-butang interaktif yang terdapat pada sejadah kami untuk memilih mod solat fardu yang ingin ditunaikan. Apabila butang ditekan, rakaman suara yang melibatkan rukun solat daripada awal hingga akhir akan dimainkan. Kemudian, pengguna boleh menekan butang wirid, selawat, doa dan tasbih selepas solat fardu dilaksanakan. Dan akhir sekali, pengguna juga boleh mengubah tetapan surah atau doa menerusi aplikasi Islamic My Sejadah. Baiklah, di bahagian kiri ini adalah kami punya gambaran aplikasi Islamic dan di bahagian kanan pula adalah model sejadah kami yang dapat menunjukkan kedudukan butang-butang dan juga terdapat kompas yang akan menunjukkan arah kiblat. Dan selanjutnya, untuk kesamaan dan perbezaan, terdapat beberapa kesamaan antara kami punya produk iaitu sejadah yang telah diinovasikan dengan sejadah biasa. Antaranya, sejadah biasa menggunakan kain dan kami menggunakan PVC. Dan selanjutnya, semestinya kami menggunakan komponen elektronik dan juga bateri, manakala sejadah biasa tidak menggunakan. Untuk kesamaan pula, kedua-dua sejadah ini mudah alih dan juga berfungsi untuk melaksanakan ibadah. Seterusnya, Okey, bagi potensi pasaran untuk produk ini pula, sasaran pelanggan utama bagi produk ini adalah golongan mualaf dan kanak-kanak. Kedua-dua golongan ini, ini belum lazimi amalan solat dalam kehidupan mereka. Oleh itu, produk ini mampu mendorong mereka menormalisasikan amalan solat dalam rutin harian mereka. Bagi golongan musafir pula, produk ini boleh mendorong mereka mencari kiblat jika sambungan wifi tidak berfungsi. Oleh itu, mereka dapat melakukan tanggungjawab mereka di mana sahaja, kecuali tandas dan tempat kubur. Last sekali untuk warga emas, seperti Hafizuddin yang telah bentangkan tadi, mereka tidak mempunyai keupayaan minda seperti yang mereka masa muda dahulu. Jadi kami telah memasang pengira rakaat pada sejadah tersebut supaya mereka dapat mengelak perasaan was-was ketika solat. Akhir sekali, bagi lokasi, kita memang ingin menjual produk ini di seluruh dunia. Tapi kita memfokuskan kepada negara-negara yang bukan Islam seperti Amerika Syarikat, China, Perancis dan sebagainya. Okay, seterusnya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang harga jualan bagi produk kami. Ini adalah jumlah keseluruhan bagi produk kami. Seterusnya, saya akan menerangkan secara lebih detail tentang margin keuntungan. Harga yang kami jual ialah RM85, manakala harga kasar atau harga asal bagi produk kami ialah RM68.11. Cara untuk mengira margin keuntungan ialah untung bersih bagi dengan jumlah pendapatan. Setelah kami mengira, margin keuntungan bagi produk kami ialah 0.199. Seterusnya, Okey, sebagai kesimpulan pembentangan ini, objektif kita membuat produk ini ialah untuk membimbing umat Islam dari pelbagai lapisan komuniti, iaitu dari kanak-kanak ke warga emas dan dari timur ke barat serta dari utara ke selatan dunia ini. Prospek bagi produk ini pula ialah untuk memberi manfaat kepada umat Islam ketika melakukan ibadah fardu. Di sini lepas solat, orang di sini doa saja, lepas tu terus lipat sejadah. Tapi dengan produk ini, dengan sejadah ini boleh buat macam-macam seperti zikir, dengar ayat Al-Quran, hafazan dan sebagainya. Dan penambahbaikan untuk produk ini ialah kita boleh untuk digunakan di masjid supaya keselesaan golongan mualaf di masjid terjamin. Next. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang
paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Syahid Bukhari dan Muslim.